Astagfirullahaladzim. Allah, 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 Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin أولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah. Itu lagi kita dalam siri muzakarah pembacaan kitab Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar al-musamma hilat al-abrar wa syi'ar al-akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah bil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa talamizatihi wa masyayikhina fid darin amin. Baik, alhamdulillah kita di majlis yang ke-106 dan kita telah sampai pada babul azkar fil istisqa, berkenaan dengan zikir-zikir yang dibaca pada solat istisqa. Solat istisqa ni solat yang untuk meminta hujan, minta hujan. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darin amin. Yustahabbu al-iksar fihi min ad-du'a wa adh-dhikr wal istighfar bi khudu'in wa tadhallulin. Dianjurkan untuk memperbanyakkan padanya, yakni pada solat istisqa tersebut, dengan berdoa dan berzikir wal istighfar, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Taala telah mengisyaratkan tentang faedah ataupun kelebihan beristighfar khususnya, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat ke-10 dan juga ayat ke-11, yakni istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, innahu kana ghaffara, yakni beristighfarlah, mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Apa kelebihan istighfar tersebut? Yursilis samaa alaikum midrara, Allah Taala akan mengutuskan, akan menurunkan hujan kepada kamu dengan hujan yang mencurah-curah. Itu di antara kelebihan beristighfar, seperti mana disyaratkan di dalam Al-Quran. Ada banyak kelebihan istighfar.
Antaranya yang itulah. Bi khudu'in wa tadhallulin, iaitu meminta doa, berzikir dan juga istighfar dalam keadaan khudu'. Yang khudu' ni merendah diri, dan juga wa tadhallulin, dan juga dalam keadaan menghina diri, dalam merasa diri hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti mana dianjurkan untuk memperbanyakkan. Wa da'awat al-mazkurah fihi masyhurah, dan doa-doa yang disebutkan yang warid ataupun selalu dibaca, yang masyhur dibaca ketika mana solat istisqa, di antaranya Allahumma asqina ghaisan mughisa hani'an muri'a qadaqan mujallila sahhan 'amman tabaqan da'ima Allahumma 'ala adh-dhirab wa manabit asy-syajar wa butun al-awdiyah Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara Allahumma asqina al-ghaisa wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma anbit lana adh-dhar'a wa adirra lana ad-dhar'a واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. Itu di antara doa yang masyhur yang dibaca di dalam solat istisqa. Jadi selepas mana selesai solat dibaca doa tersebut. Wa yustahabbu idza kana fihim rajulun mashhuran bis-salah an yastasqu fihi fayaqulu Allahumma inna nastasqi wa natashaffa'u ilaika bi'abdika fulan. Dan dianjurkan sekiranya di tempat tersebut ataupun di mana-mana tempat ada rajulun soleh, ada lelaki, ada seorang yang terkenal dengan kesolehannya, terkenal dengan takwa dia, tawaduk dia. Jadi maksudnya sini orang yang baik-baik, orang yang soleh, ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi dianjurkan ay yastasqu bihi, yakni bertawasul dengan kesolehan orang lelaki tersebut, orang tersebut. Fayaqulu Allahumma inna nastasqi wa natashaffa'u ilaika bi'abdika fulan. Ini bertawasul dengan orang soleh tersebut. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta hujan, wa natashaffa'u, dan kami minta syafaat ilaika kepadamu bi'abdika fulan. Fulan tersebut digantikan, disebutkan nama lelaki soleh tersebut. Ya Allah, kami memohon, inna nastasqi, kami memohon hujan, wa natashaffa', dan kami minta syafaat kepadamu bi'abdika, dengan hambamu ini, dan sebut nama lelaki tersebut, nama orang tersebut. Sebab apa? Berdasarkan riwayat yang mana Imam Nawawi mendatangkan riwayat selepas tu, rawaina fi sahih al-Bukhari anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kana idza qahitu istasqa bil Abbas ibn Abd al-Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasqina fayusqaun. Sebagai mencontohi, meniru seperti mana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kana idza qahatu, apabila berlakunya musim kemarau, istasqa bil Abbas ibn Abd al-Muttalib, beliau, yakni Sayyidina Umar, istasqa bil Abbas, yakni bertawasul dengan keberkatan Sayyidina Al-Abbas, yakni bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Yakni Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami telah bertawasul kepada engkau dengan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, fatasqiyana, dan engkau telah menurunkan hujan kepada kami. Ini semasa hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa tersebut dibaca. Ini Sayyidina Umar nak menyebut kembali tentang kami telah bertawasul dengan Nabi engkau, dengan Nabi kami
untuk menurunkan hujan, maka engkau telah turunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fasqina. Dan kami sekarang bertawasul kepada engkau dengan bapa saudara Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abbas, fasqina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Sebab apa? Sebab semasa itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan Sayyidina Al-Abbas masih ada pada waktu tersebut, masih hidup. Sebab itulah mereka bertawasul dengan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasqina fayusqaun, maka tak lama selepas solat istisqa tersebut dan doa tersebut, Allah Ta'ala turunkan hujan, keberkatan daripada Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam sambungan riwayat yang lain mengatakan bahawasanya apabila hujan telah turun, maka orang ramai pun pergi kepada Al-Abbas dan menyentuh, mengusak-ngusak Al-Abbas sebabkan keberkatan Al-Abbas tersebut, Sayyidina Al-Abbas tersebut. Wajah al-istisqa bi ahli salah an Muawiyah wa ghairihi. Dan ada contoh yang lain daripada bagaimana Sayyidina Muawiyah istisqa, meminta hujan dengan bertawasul kepada dalam riwayat lain mengatakan Sayyidina Muawiyah istisqa kepada Yazid, yang bertawasul kepada Yazid bin Al-Aswad rahimahullah ta'ala, sebab terkenal dengan kesolehannya. Wa ghairihi, dan banyak lagi contoh-contoh tersebut. Maksudnya di sini boleh untuk kita bertawasul dengan keberkatan dan juga kesolehan seseorang untuk mendapatkan sesuatu daripada Allah, untuk memohon, meminta hajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh daripada salaf, ulama salaf dan juga khalaf. Wal mustahabu an yaqra'a fi salatil istisqa ma yaqra'u fi salatil 'id wa qad bayyanahu. Dan yang dianjurkan untuk membaca surah di dalam solat istisqa tersebut, ma yaqra'u fi salatil 'id, seperti mana kita solat sunat Aidil Fitri dan juga solat sunat Aidil Adha. Itu bacaan tersebut sama. Waqad bayyanahu, dan kami telah sebutkan, kata Imam Nawawi, kami dah sebutkan, aku dah sebutkan perbahasan tersebut dalam bab yang terdahulu, iaitu pada seperti mana kita baca sebelum ni, iaitu pada rakaat yang pertama, ini selepas mana baca Al-Fatihah, selesai baca Al-Fatihah, dibaca surah Qaf pada rakaat pertama. Dan pada rakaat yang kedua dibaca Iqtarabatis Sa'ah, iaitu surah Al-Qamar. Dan juga pada ataupun option yang lain, pilihan yang lain, kalau tak nak baca surah tersebut, boleh dibaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la, surah Al-A'la. Dan pada rakaat yang kedua dibaca surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Baik. Wa yukabbiru fi iftitahil ula sab'a takbirat. Dan pada rakaat yang pertama sama juga dengan solat hari raya, iaitu sebanyak 7 kali takbir. Tak dikira dengan takbiratul ihram. Wa fi tsaniyah 5 takbiratin ka salatil 'id. Dan pada rakaat yang kedua dengan 5 kali takbir, seperti mana solat hari raya. Wa kull furu'i wal masail allati dzakartuha fi takbiratil 'id as-sab'i wal khamsi. Setiap perbahasan cabang permasalahan yang aku sebutkan tadi, fi takbiratil 'id sebanyak 7 dan 5 tersebut, yaji'u misluha huna thumma yakhutubu khutbatain yuksiru fihi ma min istighfar wa du'a. Kemudian setelah selesai solat istisqa tersebut, khatib, kiralah imam ke ataupun orang lain, berkhutbah dengan 2 khutbah, yuksiru fihi ma min istighfar, yang banyak yang perlu diucapkan pada khutbah tersebut dengan berbanyakkan istighfar, iaitu menggalakkan orang ramai untuk sentiasa
beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'a, dan juga banyakkan berdoa. Qala rawaina fi sunan Abi Daud bi isnad sahih ala syart Muslim an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala atat an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawaki faqala Allahumma asqina ghaisan mughitha muri'a nafi'an ghayra dar ajilan ghayra ajil fa aqbaqat alaihim as-sama. Riwayat daripada Sunan Abi Daud dengan sanad-sanad yang sahih, yang berdasarkan syarat Imam Muslim, daripada Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bawaki. Ini pada satu hari datang bawaki. Bawaki ni jamak kepada baqiyah, baqiyatun. Yakni sekumpulan wanita, yang datang dalam keadaan menangis. Baqiyah ni adalah wanita yang menangis. Faqala, jadi mereka datang mengadu. Mereka mengadu pada baginda Nabi SAW tentang hujan dah lama tak turun di tempat mereka. Berlakulah kematian dan sebagainya, tumbuhan tak menjadi dan sebagainya. Sebab tu mereka datang mengadu pada baginda Nabi SAW. Maka baginda Nabi SAW pun berdoa, Allahumma asqina ghaisan muri'a nafi'an ghayra dar ajilan ghayra ajil fa atbaqat alaihim as-sama. Setelah mana Nabi SAW berdoa tersebut, fa atbaqat alaihim as-sama, maka berkumpullah awan pada tempat tersebut untuk gelap dan turunnya hujan. Fa atbaqat alaihim as-sama, jadi awan berkumpul, awan datang berkumpul di situ untuk menurunkan hujan. Qala wa rawaina fihi bi isnadin sahih an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza istasqa qala Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wanshur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Melalui telah meriwayatkan fihi pada Sunan Abi Daud juga dengan sanad-sanad yang sahih daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istasqa, adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa untuk meminta hujan, baginda berdoa dengan lafaz Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka, ya Allah berilah hujan, turunkanlah hujan kepada hamba-hambamu, wa bahaimaka, dan kepada haiwan ternak, binatang ternak, wanshur rahmatak, dan sebarkanlah rahmatmu ya Allah, wa ahyi baladakal mayyit, dan hidupkanlah bumimu yang mati. Baik, hadis yang berikutnya, qala wa rawaina fihi bi isnadin sahih qala Abu Daud fi akhirih hadha isnadun jayyid an Aisyah radhiyallahu anha qalat syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam quhutal matar. Riwayat daripada fihi, daripada Sunan Abi Daud juga dengan sanad yang sahih. Qala Abu Daud fi akhirih hadha isnadun jayyid, kata Imam Abu Daud hadis ni adalah sanadnya baik. An Aisyah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata syakan nas, ini pada satu hari datang sekumpulan orang mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam quhutal matar, tentang hujan dah lama tak turun di kampung mereka. Fa amara bi mimbar. Nah, sebagai kata ulama, orang tersebut berada di Madinah. Cuma kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta sendiri, tanpa tunggu orang ramai mengadu pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata sebahagian para ulama, sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah seorang yang redha dengan apa yang Allah Taala kurniakan. Allah Taala tak bagi Nabi redha, Nabi tak terlalu minta-minta.
sehinggalah orang ramai datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu tentang kemarau, musim kemarau tersebut. Fa amara bi mimbar. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk bawa mimbar. Fa wudi'a lahu fil musalla, dan meletakkan pada tempat kawasan yang lapang, kawasan lapang. Wa wa'ada an-nas yawman yakhrujuna fihi, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada orang ramai untuk keluar, untuk pergi ke musalla tersebut. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syamsi. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar hina bada hajibus syams, ketika mana matahari mula timbul. Ini ketika mana waktu syuruk. Faqa'ada ala al-mimbar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu terus duduk pergi ke mimbar tersebut. Fakabbara wa hamidallah azza wa jalla. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla. Summa qala innakum syakautum jadba diyarikum. Sesungguhnya kamu telah mengadu tentang jadba diyarikum, yakni hujan dah lama tak turun di tempat kamu. Wastikhar al-matar, yakni berhentinya matar, yakni hujan dah lama tak turun. An iban zamanihi ankum, pada waktu yang lama. Wa qad amarakumullahu subhanahu an tad'uhu, dan Allah Taala telah perintahkan kepada kamu untuk berdoa kepadanya, untuk minta kepadanya. Wa wa'adakum an yastajiba lakum, dan Allah Taala berjanji untuk menerima doa kamu. Summa qala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian Nabi sambung lagi dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Tiada Tuhan melainkan Allah. Yaf'alu ma yurid, dia berkehendak melakukan apa yang dia kehendaki. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nahnu al-fuqara. Ya Allah, antallah la ilaha illa anta, engkaulah Tuhan, engkaulah Allah, tiada Tuhan melainkan engkau. Al-ghaniyyu, dan engkaulah yang maha kaya. Maha kaya di sini maksudnya yang tidak berhajat kepada sesiapa pun. Wa nahnu al-fuqara, dan kamilah yang fuqara, yang berhajat kepada engkau. Anzil alaina al-ghais, turunkanlah kepada kami al-ghais, hujan. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin, dan jadikanlah apa yang engkau turunkan tersebut, ini hujan, quwwatan wa balaghan, sebagai kekuatan kepada kami, wa balaghan ila hin, sebagai kekuatan kepada kami untuk meneruskan kehidupan dan beribadah kepada-Mu. Wa balaghan ila hin, dan untuk yang mencukupi untuk waktu-waktu yang sehinggalah tempoh yang tertentu, yakni tempoh yang lama. Summa rafa'a yadayhi, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Yakni dalam riwayat yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan dengan tinggi. Falam yadhal fi raf'i hatta bada bayadu ibtahi, sehinggalah dalam riwayat ini, sehinggalah ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan tersebut ternampak bulu ketiak, sebabkan mubalaghah, yakni baginda mengangkat tangan dengan tinggi. Sebab dalam riwayat yang lain hanya pada waktu tersebutlah, waktu istisqa tersebutlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika mana berdoa dengan mengangkat tangan terlalu tinggi, berbanding dengan keadaan yang biasa. Baginda Nabi hanya mengangkat tangan secara biasa. Itu disunatkan ketika mana istisqa, disunatkan mengangkat tangan, iaitu ketika berdoa dengan tinggi, mubalaghah, secara mubalaghah. Summa aqbala 'ala an-nas wa nazala fa shalla. Summa hawala ila an-nas dhahrahu, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, yakni berpaling menghadap kiblat, yakni membelakangkan orang ramai. Wa qalaba aw hawala rida'ahu wa huwa rafi'un yadayhi, dan kemudian baginda Nabi hawala, yakni qalaba, yakni mengalihkan rida'ahu, yakni rida' baginda, wa huwa rafi'un yadayhi, dalam keadaan mengangkat tangan. Summa aqbala 'ala an-nas wa nazala fa shalla rak'atain, kemudian
setelah mana selesai membaca doa tersebut, ketika mana menghadap kiblat, baginda Nabi SAW berpaling semula ke orang ramai, wa nazala fa shalla rak'atain, dan turun untuk melakukan solat istisqa. Dalam riwayat ini baginda Nabi SAW mendahulukan khutbah, kemudian baru solat. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi SAW solat dulu baru khutbah. Itu pendapat yang diguna pakai, riwayat yang diguna pakai dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i yang masyhur, yakni solat dulu barulah khutbah. Fasalla rak'atain fa ansha Allahu azza wa jalla sahabatan. Setelah mana selesai khutbah, dalam riwayat yang lain tak selesai lagi, dah nak habis dah khutbah, Allah Ta'ala mendatangkan awan berkumpul di tempat tersebut, fara'adat wa waraqat, guruh dan sebagainya, kilat dan sebagainya, summa amtarat biiznillah ta'ala, kemudian turunlah hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkatan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ti masjidahu hatta salat suyul. Kemudian falam ya'ti masjidahu hatta salat suyul, yakni hujan turun dengan lebatnya, sehinggalah tak sempat nak pergi, nak balik ke masjid, dah berlaku banjir. Falamma ra'a sur'atahum ila al-kin, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang ramai yang berada di situ tergesa-gesa berlari ila al-kin, untuk pergi, untuk balik ke kediaman masing-masing, dhahika sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu, baginda Nabi tertawa melihat keadaan tersebut, hatta badat nawajiduhu, sehinggalah ternampak gusi, gigi geraham baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ashhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anni Abdullah wa rasuluh. Berkata asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir, aku bersaksi bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala ni berkuasa terhadap setiap sesuatu, wa anni Abdullah wa rasuluh, dan sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan juga utusannya. Qutu iban asy-syai' waqtuhu, kata Imam Nawawi, iban asy-syai' maksudnya waqtuhu, yakni tempoh waktu yang waktunya, wa huwa bi kasril hamzah wa tasydidil ba' al-muwahhadah, wa quhutul matar, yakni inhibasuhu, yakni quhutul matar maksudnya terhentinya hujan, yakni inhibasuhu. Al-jadbu bi iskanilal muhmalah dijul khis. Wa qawluhu thumma amtarat hakadha huwa bil alif, wa huma lughatan matarat wa amtarat wa iltifat ila man qala. Hakadha huwa bil alif, yani dengan sebutan alif tersebut, amtarat. Wa huma lughatan matarat wa amtarat, boleh dibaca dengan matarat ataupun amtarat, yakni dari segi lughah, yakni segi bahasa. Wala iltifat ila man qala, dan janganlah kamu berpaling, janganlah kalian berpaling kepada mereka yang mengatakan la yuqal amtara, janganlah sebut amtar. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tak boleh sebut amtar bil alif, yakni illa fil azab, melainkan pada keadaan azab ataupun yang menyebut tentang azab. Sebagai ulama tersebut kata tak boleh, melainkan pada keadaan ataupun tentang menyebut tentang azab sahaja. Tapi hakikatnya kata Imam Nawawi tak ada masalah pun nak sebut perbahasan amtarat tersebut, tak ada masalah pun. Wa qawluhu badat nawajizuhu ay zaharat anyabuhu wa hiya bidzal al-mu'jamah, sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa sehinggalah ternampak gigi geraham baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna fi hadha al-hadith at-tasrih bi anna al-khutbah qabla as-salah wa kadhalika huwa musarrahun bihi fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, wa hadha mahmulun 'ala al-jawaz. Kata Imam Nawawi lagi, ketahuilah bahwasanya hadis tersebut at-tasrih, jelas menunjukkan bahwasanya al-khutbah qabla as-salah, khutbah dilakukan sebelum solat. Wa kadzalika huwa musarrahun bihi fi sahihai al-Bukhari wa Muslim,
Begitu juga seperti mana disebut secara jelas dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Wa hadha mahmulun 'ala al-jawaz. Tapi ianya membawa kepada harus. Maksudnya kalau kita berlawan, kita buat solat dulu baru khutbah. Maksudnya khutbah dulu ataupun kemudian baru solat, menunjukkan bahawasanya itu adalah atas jawaz. Ini maksudnya harus. Wal masyhur fi kutubil fiqh li ashabina wa ghairihim annahu yustahabbu taqdimu shalah 'ala al-khutbah. Pendapat yang masyhur dalam kitab fiqh yang bagi ashab wa ghairihim annahu yustahabbu taqdimu shalah, yakni dianjurkan, disunatkan untuk mendahulukan solat daripada khutbah. Li ahadits ukhra, berdasarkan hadis yang lain, riwayat yang lain bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddama salat ala khutbah. Yani pada riwayat lain mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan solat daripada khutbah. Wallahu a'lam. Itu pendapat yang masyhur yang digunakan pakai sehingga sekarang. Wastahabbu al-jam'u fi ad-du'a bainal jahri wal israr. Dan dianjurkan untuk menghimpunkan doa dengan membacanya secara al-jahr wal israr. Ini baca secara nyaring dan juga perlahan. Ini baca kadang-kadang baca kuat, kadang-kadang baca perlahan. Ini tak semuanya dibaca secara nyaring. Kadang awalnya baca nyaring, kemudian diperlahan. Nyaring, perlahan, nyaring, perlahan. Itu maksudnya. Maksud al-jam'u fi du'a bainal jahri wal israr. Wa raf'ul aidi fihi raf'an balighan, dan mengangkat tangan dalam keadaan mengangkat raf'an balighan, yang baligh, yakni mengangkat dengan tinggi. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah wal yakun min du'aihim Allahumma amartana bi du'aik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hendaklah dalam doa tersebut dengan membaca Allahumma amartana bi du'aik, ya Allah amartana bi du'aik, yakni engkau telah memerintahkan kepada kami untuk berdoa kepada engkau. Wa wa'adtana ijabatak, dan engkau telah berjanji kepada kami untuk menerima doa kami. Wa qad da'awnaka kama amartana, dan kami telah berdoa kepada engkau kama amartana, sebagaimana yang engkau telah perintahkan. Fa ajibna kama wa'adtana, maka terimalah, mustajabkanlah sebagaimana yang engkau janjikan. Allahumma mnun alaina bi maghfirati ma faraqna, ya Allah kurniakanlah kepada kami keampunan, bi maghfirati ma qarafna, apa yang telah kami lakukan daripada dosa. Wa ijabatika fi suqyana wa sa'ati rizqina, dan ijabatik, dan kurniakanlah kepada kami, yakni hujan dan juga rezeki kami, dan luaskanlah rezeki kami. Wa yad'u lil mu'minin wal mu'minat, dan hendaklah berdoa kepada mukminin dan juga mukminat yang lain, ini secara umumnya. Wa salli 'alan nas wa salli 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yaqra'u ayatan aw ayatain, yakni kemudian membaca beberapa ayat, satu ayat ataupun dua ayat Al-Quran. Wa yaqulu al-imam astaghfirullah li wa lakum, dan imam berkata astaghfirullah li wa lakum, aku minta istighfar kepada memohon keampunan kepadaku dan juga kepada kalian. Dan ini dibaca secara semasa di dalam khutbah dan juga selesai daripada solat. Wa yanbaghi an yad'a bi du'a'il karbi wa bi du'a'il akhar Allahumma atina fid dunya hasanah, dan sewajarnya membaca doa dengan doa al-karb, yakni minta kelepasan daripada musibah, diangkat musibah. Wa bidu'a ila akhar, dengan doa-doa yang lain seperti Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa ghairi zalika min ad-da'awat allati dzakarnaha fil ahadits as-sahihah. Dan selainnya daripada doa-doa yang kami telah sebutkan, yakni Imam Nawawi telah sebutkan pada bab-bab yang terdahulu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yani kita nak tambah doa yang lain pun itu tak ada masalah. Tapi yang maksudnya dengan mendahulukan doa yang seperti mana yang dibacakan tadi.
doa minta hujan. Qala Syafi'i rahimahullah fil yakhtubu al-imam fil istisqa khutbatain kama yakhtubu fi salatil Aid. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau imam yakhtubu al-imam fil istisqa khutbatain, yakni imam berkhutbah dengan pada solat istisqa dengan dua khutbah seperti mana khutbah pada solat hari raya. Yukabbirullah ta'ala fihima, yakni bertakbir kepada Allah pada kedua-duanya, yakni 7 kali ataupun 9 kali. 9 kali pada takbir yang pertama dan 7 ataupun 5 pada takbir yang kedua, pada khutbah yang kedua. Wa yahmaduhu, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaksiru fihi mal istighfar hatta yakuna aktsara kalamihi, dan memperbanyakkan, yakni khatib tersebut dalam khutbahnya banyakkan istighfar dan mengajak orang ramai untuk beristighfar. Yakunu aktsara kalamihi, yakni dalam khutbah tersebut istighfar yang paling banyak. Wa yaqulu katsiran istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Itu dalam surah Nuh ayat 10 dan 11 tersebut. Imam hendaklah membaca istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, mintalah keampunan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan dia akan menurunkan kepada kalian hujan daripada langit dengan hujan yang mencurah-curah. Itu di antara isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala akan kelebihan beristighfar. ثم روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استسقى فكان أكثر دعائه الاستغفار. Kemudian riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu istasqa, yakni apabila Sayyidina Umar istasqa, minta hujan, doa minta hujan, fakan aksara du'ahi al-istighfar, maka dalam doa beliau tersebut yang banyaknya adalah istighfar, ini minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syafi'i wa yakunu aksara du'ahi al-istighfar. Begitu juga kata Imam Syafi'i, wa yakunu aksara du'ahi, iaitu banyakkan dalam doa tersebut istighfar, dengan beristighfar. Yabda'u bihi du'aahu, dengan memulakan doanya dengan istighfar. Wa yafsilu bihi baina kalamihi, dan menjadikan istighfar tersebut fasil, yakni perantara, yakni di antara kalamihi. Maksudnya nak semasa nak khutbah tersebut nak menyelang di antara ucapan yang lain dengan istighfar. Wa yakhtimu bihi, dan mengakhiri khutbahnya dengan istighfar juga. Wa yakunu huwa aktsara kalamihi hatta yanqati'al kalam, dan hendaklah menjadikan istighfar tersebut yang paling banyak dalam khutbah tersebut sehinggalah selesai daripada berkhutbah. Wa yuhassun nas 'ala taubah, dan mengajak orang ramai untuk bertaubat, wa ta'ah, dan taat kepada Allah, wa taqarrub ila Allah taala, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anjuran apabila berlakunya musim kemarau yang panjang, dianjurkan untuk kita sentiasa beristighfar, bertaubat, dan melakukan amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai pada berkenaan dengan zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca ketika mana solat istisqa. Wallahu taala a'la wa alam. Cukup sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan babu ma yaquluhu idza hajatir rih, apabila berlakunya ribut taufan, apa yang kita perlu baca. InsyaAllah angin kuat. InsyaAllah pada majlis yang akan datang pada esok hari insyaAllah. Apa baik pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang disebabkan kelemahan diri saya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سائر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati waktu kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.